wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, bertemu kembali dalam channel kami, yaitu As-Salwa Official. Namun sebelum kita melanjutkan daripada dirasah yang telah lalu, pada kesempatan kali ini jangan lupa kawan-kawan subscribe terlebih dahulu daripada channel ini. Mudah-mudahan dengan dukungan daripada kawan-kawan semuanya dapat menambah manfaat daripada apa yang kami lakukan ini. Adapun kesempatan kali ini melanjutkan daripada dirasah yang telah lalu berkenaan dengan ittiba' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini baiklah teman-teman, kita lanjutkan berkenaan dengan judul Nubzatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kumpulan daripada kesimpulan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan wa qad madahahu rabbu qala ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang sangat bagus akhlaknya, seorang manusia yang begitu agung perangainya. Beliau tidak lain, tidak berbeda, beliau sangat diagungkan oleh sekalian makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengakui kelebihan daripada diri beliau. Bahkan Allah Ta'ala pun memuji beliau dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ini pujian daripada Allah Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimin fi aqwalihi wa af'alihi. Dan juga baginda Nabi adalah sebagai panutan, ikutan terhadap seluruh kaum muslimin dan muslimah. Di panutan yang paling agung di antara segala panutan adalah panutannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada perkataannya ataupun perbuatan-perbuatannya. Hal inilah yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, kama qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah yang hasanah, ikutan, panutan yang bagus terhadap seluruh sekalian manusia, terutama kaum muslimin dan muslimat. Maka panutan yang paling agung itu tidak lain adalah, yang paling utama itu tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arsalahu Allahu liyukammilal adab. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengutus baginda Nabi supaya menyempurnakan adab wal akhlak dan akhlak. Tujuan daripada diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul utusan Allah Ta'ala tidak lain adalah melainkan menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab daripada manusia itu sendiri. Dalam hadis disebutkan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, aku dibangkitkan, diutus menjadi rasul adalah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ini adalah misi yang utama daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pada umurnya yang ke-40 tahun diangkat menjadi rasul sebagai utusan Allah Ta'ala
dan juga sebagai penutup daripada rasul-rasul sebelumnya. Sama dengan Nabi Muhammad ini adalah khatamun nabiyyin, khatamul mursalin, penutup segala nabi-nabi dan juga penutup segala rasul-rasul sebelumnya. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah-kisah sebagaimana pada masa-masa terdahulu, ada yang mengaku dirinya sebagai nabi, ada yang mengaku dirinya sebagai rasul, maka itulah tidak pada jalan kebenaran. Karena memang dikatakan tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah Musailamah al-Kazzab dan lain sebagainya, itu adalah yang mengaku membuat pengakuan-pengakuan terhadap dirinya, padahal telah dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan juga penutup segala rasul-rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kemudian perlu kita ketahui apa salah satunya daripada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi panutan terhadap umat-umat yang datang kemudian, terhadap kaum muslimin dan muslimat yang datang di kemudian hari sepeninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min akhlaqihi al-iffah wal qana'ah, yarda min al-libas wat ta'am bil mawjud wa la yas'alu 'anil mafqud wa ma dhamma ta'aman qattu. Sebagian daripada akhlak perangai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu bersifat dengan sifat iffah dan juga bersifat dengan sifat qanaah. Iffah artinya terpelihara dirinya, suka memaafkan orang lain dan menjaga dirinya daripada kesalahan-kesalahan. Beliau sangat mudah memaafkan orang lain. Bila mana ada kesalahan orang lain yang menyangkut, yang berkenaan dengan diri beliau, maka beliau dengan mudahnya memaafkan orang tersebut. Ini salah satu sifat yang agung daripada baginda Nabi, sehingga beliau tidaklah menjadi persoalan, tidak menambah permasalahan dengan orang-orang yang sekitarnya, tidak dengan orang-orang lain. Beliau mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang, tidak menaruh dendam terhadap orang lain. Ini adalah sifat yang agung. Dan juga pada diri Rasulullah SAW itu mempunyai sifat yang tidak kalah agungnya juga, yaitu qanaah. Beliau bersifat dengan sifat qanaah. Apa artinya qanaah? Qanaah itu adalah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki, baik itu pakaian ataupun makanan ataupun hal-hal lain yang berkenaan dengan kebutuhan hidupnya, keperluan hidupnya. Beliau ini seorang yang ridha, seorang yang puas, merasa puas dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang beliau bisa dapati, beliau punyai. Itu adalah salah satu sifat kemuliaan, sifat qanaah namanya. Ini dua sifat yang agung yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iffah, yang kedua qanaah. Dan dengan adanya sifat qanaah ini, Rasulullah tidak meminta-minta daripada al-mafqud, daripada sesuatu yang tiada. Beliau apa yang beliau punya, beliau baik makanan, beliau makan. Apa yang beliau punya daripada pakaian-pakaian, itulah yang beliau pakai. Beliau tidak mempermasalahkan sesuatu yang belum ada pada diri beliau, yang sudah beliau dapatkan. Dan juga beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tidak pernah mencela makanan. Apa yang beliau dapat, apa yang beliau miliki, maka itulah yang menjadi makanan beliau. Apa yang beliau miliki daripada pakaian-pakaian, maka itulah yang menjadi
pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak rakus terhadap harta orang lain. Beliau tidak menilai kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Beliau hanya memadaikan dirinya, merasa puas dengan apa yang beliau miliki sallallahu alaihi wasallam. Lakin in a'jabahu akalahu wa in karihahu tarakahu wa ma baghadahu ila ghairihi. Jadi baginda Nabi tidak pernah mencela makanan-makanan yang beliau punya, makanan-makanan yang ada di sekelilingnya. Apa yang beliau sukai, beliau inginkan, beliau makan. Yang tidak disukai, yang tidak selera terhadap makanan tersebut, beliau tinggalkan. Jadi tidak pernah mencela terhadap makanan-makanan yang dihidangkan kepada diri beliau. Ini juga salah satu sifat daripada sifat kebaikan, tidak mencela makanan-makanan yang dihidangkan, tidak mencela makanan-makanan yang diberikan oleh orang lain, bahkan yang dibeli oleh diri sendiri. Coba kita perhatikan, kalau seandainya kita mencela makanan yang dihidangkan yang kita miliki tersebut, maka sungguh kita telah mencela daripada rezeki-rezeki yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka hal itu adalah hal yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi ini tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan kepada diri beliau. Beliau apabila beliau suka, beliau makan, dan apabila beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Ini adalah salah satu daripada sifat yang hendaknya dimiliki oleh kita juga sebagai kaum muslimin dan muslimat. Wa ma baghadahu ila ghairihi la yatlubu fi min ahadin syai'an, dan juga tidak marah kepada orang lain, tidak menuntut daripada seorang akan sesuatu. Wala yamuddu 'ainaihi ila ma 'inda ghairihi, dan tidak memperpanjangkan matanya, pandangannya kepada sesuatu yang ada di sisi lainnya. Beliau tidak congkak, tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak rakus terhadap apa yang ada pada tangan orang lain, pada kepemilikan orang lain. Tidak, beliau merasa puas dengan apa yang dimilikinya sendiri. Bahkan makanan yang ada di hadapannya, itulah makanan yang beliau ambil. Tidak merampas kepunyaan orang lain, tidak mengambil hak-hak orang lain, makanan yang sudah dimiliki oleh orang lain, tidak beliau mengambilnya. Itu adalah salah satu sifat yang begitu mulia. Wa kana haliman la yaghdab, dan adalah baginda Nabi Muhammad SAW itu yang halim, yang bijaksana, yang lembut, yang tidak pernah marah. Sabiran 'alal bala' wal adza, lagi baginda Nabi ini adalah orang yang sabar terhadap bala dan adza, hal-hal yang menyakiti. Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaih, memaafkan daripada orang-orang yang berbuat buruk kepadanya, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang telah terlanjur berbuat buruk kepada diri beliau. Mutawadhi'an lis-saghir wal kabir, lagi yang tawadhu, rendah diri bagi orang anak kecil dan orang-orang besar. Jadi beliau ini juga orang yang tawadhu. Selain daripada sifat ifah dan sifat qanaah yang beliau miliki, beliau juga adalah contoh teladan bagi orang-orang yang tawadhu. Rajanya orang-orang yang mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada kisah tawadhu'nya baginda Nabi, sikap tawadhu'nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu idza marra bis-sibyan yusallimu alaihim wa idza da'ahu ahadun yujibuhu biqawli labbaik. Apabila beliau ini melewati satu perkumpulan yang di mana di situ ada anak-anak kecil, maka beliau memberi salam kepada mereka. Dan apabila orang lain memanggil beliau, beliau menyahutnya dengan sahutan yang begitu mulia, labbaik. Wahai saudaraku, panggilan, ada orang yang memanggil diri beliau, beliau menyahutnya dengan labbaik.
wala yuhibbu an yaquma lahu ahadun min majlisihi wala yuhibbu an yaquma lahu ahadun min majlisihi, dan beliau tidak menyukai bila mana ada salah seorang yang berdiri di majlis beliau. Tatkala ada perkumpulan beliau datang, beliau tidak menyukai untuk dihormati dengan berdirinya orang-orang yang ada di majlis tersebut sebagai penghormatan terhadap diri beliau. Jadi beliau tidak menyukai, namun kalau ada orang-orang yang berdiri untuk memuliakan gurunya, itu adalah sebagai rasa ta'zim, hak daripada seseorang untuk memuliakan orang yang berhak dimuliakan, gurunya, tuanya, orang-orang yang berhak dimuliakan olehnya. Maka itu adalah hak orang ini. Walaupun orang seperti baginda Nabi tidak menyukai untuk dimuliakan, maka itu adalah hak beliau untuk tawadhu. Itu hak berbeda. Adapun hak kita sebagai yang berhak memuliakan diri beliau, berhak memuliakan orang-orang yang semacam seperti beliau, guru-guru kita semuanya, maka inilah hak kita sebagai murid untuk memuliakan mereka. Wa kana yakhitu saubahu wa yaghsifuna 'alahu, dan adalah baginda Nabi ini menjahit pakaiannya sendiri, wa yaghsifuna 'alahu, membersihkan sandalnya sendiri, menyapu rumahnya sendiri, dan menghadam keluarganya, berkhidmat terhadap keluarganya. Wa kana syai'an yahmilu ila baiti bi nafsihi, beliau membeli sesuatu dari pasar dan membawanya ke rumahnya sendiri. Wa yaqul lahu sahibuhu, maka berkata baginya oleh sahibnya, temannya, a'tini ahmiluhu, berikan kepadaku supaya aku bawa barang-barang engkau wahai Rasulullah. Ada salah satu sahabat, suatu ketika Rasulullah kembali dari pasar dan membelanjakan sesuatu, membawa pulang sesuatu, kemudian berjumpa dengan salah satu sahabatnya. Sahabatnya ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikanlah harta itu, barang tersebut kepadaku supaya aku bawa pulang ke rumah, bawa pulang ke tempat tinggal beliau. Engkau wahai Rasulullah, kata sahabat ini. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Fa yaqulu sahibu syai' ahqqu bihamdi, orang yang mempunyai sesuatu, sahibu syai', pemilik sesuatu itu lebih berhak dengan membawanya. Jadi orang yang mempunyai sesuatu itu, yang memiliki sesuatu itu, lebih berhak untuk membawanya daripada orang yang lain. Maka ini adalah salah satu sifat daripada Rasulullah SAW yang begitu mulia. Beliau ini mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri dan melakukan hal-hal yang lainnya dengan sendirinya dan mengantungkan dirinya kepada orang lain. Ini adalah salah satu sifat daripada sifat kemuliaan Rasulullah SAW, selain daripada sifat aifah dan qanaah. Sifat yang paling utama di sini yang perlu digarisbawahi adalah iffah dan qanaah. Iffah, memaafkan orang lain, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Sedangkan qanaah adalah merasa puas dengan apa yang beliau miliki, merasa puas dengan apa yang kita miliki, baik itu makanan, pakaian, harta, benda, segala macam yang pernah kita miliki. Maka bila mana seseorang telah merasa puas dengan apa yang dia miliki tersebut, walaupun kecil, walaupun sekedar keperluan dirinya sendiri, namun dia merasa puas dengan itu semuanya, maka dia itu telah mempunyai sifat qanaah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah uraian yang singkat ini sebagai lanjutan daripada yang telah berlalu. Telah lama mungkin tidak sempat karena ada halangan dan satu dua halangan, maka alhamdulillah telah dapat dilanjutkan walaupun singkat dalam waktu yang singkat ini, dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya untuk kawan-kawan semuanya, untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.